Dia contoh macam ni lah Tok Adi. Kalau Ya. macam contoh macam kita cikgu lah, guru besar kan. Kita nak buat sambutan Maulid Rasul di sekolah. Kan? Kita nak buat program sambutan Maulid Rasul di sekolah. Kemudian kita bentuk jawatankuasa lah. Kan? Jawatankuasa jamuan, cikgu ni jawatankuasa AJK jamuan, AJK pentas, AJK sambutan. Ya. Tiba-tiba ada seorang cikgu Cina beritahu jumpa kita guru besar, boleh tak saya nak duduk dalam jawatankuasa tu? Apakah kita sebagai guru besar kata, ini penghinaan ni? Kan? Kami, majalah agama kami. Rasul, kamu nak campur usaha apa? Wajar tak kita cakap tu? Paling tidak kita jawab, cikgu tidak perlu masuk, pasal cikgu tidak ada peranan yang boleh saya berikan kepada cikgu. Kan? Ya. Maka kita cakap elok-elok. Jangan Betul. tu hina dia, nak campur urusan kami. Kami orang Islam, kami berhak nak buat sambutan Maulid Rasul. Ini yang tak betul. Cara kita berhikmah dengan orang bukan Islam. Betul. Menjadikan bukan Islam jauh daripada kita. Ya. Macam mana nak mendekati Islam? Kalau nak mencadang pun tak boleh. Aku bukan menghina sambutan itu. Boleh tak aku terlibat? Tak boleh, jawab tak boleh dengan cara baik. Ya. Barulah menghormat kita. Ini dia mencadangkan kemungkinan dia tak faham jawatankuasa syariah tu nak bincang apa. Situasi Dia dia tak faham. dia fikir kalau ada satu orang yang bukan Islam berada di situ, kemungkinan dalam jawatankuasa syariah tu membabitkan dia bukan Islam, mungkin dia boleh bagi pandangan. Ya. Sebab tu dia nak di situ. Tapi bila orang tu beritahu tidak ada keperluan sebab kami tidak bincang tentang bukan Islam. Kami bincang tentang kami. Kan, tentang syariah Islam itu dan tidak ada keperluan pun bukan Islam berada di situ. Maka dia faham dan dia minta maaf. Tapi kita pergi demonstrasi kat pejabat dia dah minta maaf ni. Demonstrasi kat pejabat dia, nak ni angkut report polis. Ya Allah kata aku, akhlak Islam kau nak tunjuk. Ya. Sebab itu aku cakap, sebab itulah Tuhan tak bagi puak ni jadi kerajaan. Bahaya ni kalau dia jadi kerajaan ni. Kalau bayanglah kalau dia pegang kuasa. Ini tak ada kuasa pun. Dia dah buat macam tu. Bayanglah kalau kuasa kat tangan dia. Langsung tak, orang bukan Islam tak jadi apa lah. Tak boleh nak kata apa. Ah, Betul. okey Abang Wan. Ya. Masuk. Menjelas Ya, masuk. bagi saya macam para sahabat para sahabat dulu pernah dinasihatkan oleh orang bukan Islam. Dia tegur je. Kau jadi pemerintah nanti buatlah kebaikan. Bukan dia mencadangkan dekat khalifah tu, tapi khalifah tu boleh terima teguran daripada orang bukan Islam tu. Nabi Orang bukan Nabi sendiri pernah menggunakan khidmat seorang Yahudi sebagai penunjuk jalan. Sebab dia pakar jalan tu. Betul tak? Kalau kita baca sejarah lah. betul. Yahudi sebagai penunjuk jalan kepada Nabi sebab dia ada kepakaran dekat situ. Jadi setiap manusia, setiap agama kaum, masing-masing ada kepakaran dia. Selagi dia tidak menghina agama kita, selagi itulah kita hormat dia. Dia bertanya, tolonglah jawab. Macam aku bagi contoh tadi. Kalau ada kawan kita tanya, kenapa Islam sembahyang 5 kali sehari? Kita jawablah. Jawablah. Perjelas Kecuali lepas kita bagi penjelasan, dia memperhina, mempersenda, itu tak boleh. Kan? Jawablah. Ini agama kami, diperintahkan, difardukan oleh Allah. Kalau kita ada ilmu lebih mendalam, kita boleh bagi penjelasan lebih lebar. Tapi kalau kita ilmu kita tak dalam sangat, kita bagi setakat itulah. Kita kata, ini yang diwajibkan kepada kami. Kan, dan kami tidak perlu dipersoalkan apa yang Allah perintahkan kepada kami. Kalau semua benda nak dipersoalkan, nanti kami akan persoalkan pula kenapa hidung kami ada 2 lubang. Kenapa Allah tak bagi 1 lubang saja? Macam exhaust kereta. Ada exhaust kereta, satu exhaust lubang je. Ada exhaust 2 lubang. Boleh je pakai 1 lubang sebenarnya kereta tu. Kenapa Allah buat 2 lubang hidung kita? Kalau nak petikai semua Allah bagi. Kan? Jadi kita jawablah macam tu. Kalau dari segi logik, kita jawab secara logik. Kalau kita nak baca nas Al-Quran apa semua, dia bukan Islam, dia tak faham. Kita bawa dari segi logik kita. Kan? Jadi sebab itulah aku cakap. Kan? Weh, bunyi apa bising? Adi. Tok Adi. Ada bunyi. Kat kedai ke? Tak. Di rumah ni. Tempat saya tak bising Abang Wan tadi tu. Si yang bawah ni. Siapa? Pengembara ni. Ya ke? Aku bunyi macam ada bunyi bising sikit. Saya tambah lagi tadi Abang Wan ni. Yang sebenarnya mungkin Ngekoham ni dia tak faham konteks tu. Perumpamaan yang Abang Wan bagi tu betul lah. Contoh dalam jawatan kuasa PIBG contohnya. Kita nak buat program Isra Mi'raj ke apa ke. Ada cikgu yang Cina minta beri pandangan gini-gini. Kita boleh tolak secara halus, secara lembut kan.
Kata kita ini program orang Islam, jadi kamu tidak perlu duduk di dalam jawatan kuasa. Boleh je kita menerangkan macam tu supaya cikgu tersebut boleh faham lah, kan? So sama konteksnya dengan Ngekuham ni, dia tak faham konteks tu. So dah bagi saya selesai dah isu ni, tak ada apa pun. Cuma yang ingin kita tekankan di sini ialah cara kita berdakwah ni, orang Islam berdakwah diajar oleh Islam itu sendiri. Dakwah itu bil hikmah, iaitu dengan hikmah, dengan kasih sayang, dengan kelembutan, kan, supaya menarik minat orang bukan Islam terhadap Islam itu sendiri. Tapi jika kita menunjukkan sikap yang macam ini, dengan kekerasan, buat demo di rumah dia, membantai dia tak habis-habis hari-hari dalam media sosial, terus mengutuk dia. Jadi apa yang kita dapat sebenarnya? Apa yang kita dapat sebagai orang Islam ni? Melainkan menambah kekeruhan dan juga ketegangan antara kaum kalau macam ni. Ataupun memang suasana yang macam ni yang mereka inginkan. Daripada sikap setengah orang ni mengambil kesempatan dari apa yang sedang berlaku untuk mengambil kesempatan untuk membuat situasi atau suasana yang tidak tentram di dalam negara ini supaya kerajaan tergugat dan ekonomi menjadi menjunam dan pelaburan menjadi takut untuk datang ke Malaysia ni. Apakah itu tujuannya? So saya rasa benda ni tak patut berlaku lagi ya Abang Wan. Semalam masa aku live malam, ada dah seorang tu dia kata dia UMNO lah. Sama ada dia betul UMNO tak tahulah. Dia kata dia UMNO. Dia masih menyokong Kerajaan Paduan lah. Cuma dia kata dia ada syak sikit dengan DAP. Bila Ngah Koham keluar pertaan tu, dia rasa ini agenda yang disorok oleh DAP. Kan, cubaan nak test. Dia katalah. Jadi dia ada prasangka bahawa DAP ni masih lagi ada sikap tidak suka pada Melayu, kan, apa semua. Jadi aku jawab macam mana? Aku cakap dia, kau pandang Perak lah, kataku. Perak sekarang, kan. Kau agak-agak yang UMNO jadi Menteri Besar Perak tu atas jasa siapa? Yang UMNO boleh jadi Menteri Besar, kan? Atas siapa punya jasa di Perak? Kalau tidak DAP. Kalau DAP tak bagi sokongan, UMNO tak boleh jadi Menteri Besar. Jadi kalau dia betul lah DAP ni tak suka pada Melayu, dan UMNO ni dikenali sebagai parti yang kuat Melayunya, sebab parti dia dikenali Melayunya kuat, dan DAP tentu tak suka pada Melayu, kau ingat DAP nak sokong ke UMNO jadi kerajaan di Perak? Jadi aku cakap DAP ni ada banyak dah benda yang dibantu UMNO, kan. Di persekutuan macam tu juga, DAP paling banyak kerusi berbanding daripada UMNO. Tapi dia tak kisah menteri dia sikit, UMNO lagi banyak pada dia. Tidak ada masalah bagi dia. Kan, bagi masalah pada dia nak nampak negara ni ditadbir dengan integriti, bersih dan sebagainya. Jadi itu yang DAP nak. Jadi kalau benda libatkan agama, kalau dia rasa, kalau aku nak masuk join boleh tak? Dia tanya dulu. Kalau kita tak bagi, pernah dia memberontak tak? Lepas pada kita tak benarkan cadangan Ngekuham tu, ada tak DAP berdemonstrasi? Tak ada. Dia tak berontak. Bahkan Sanusi menghina Tokong tu pun ada DAP berdemonstrasi. Rumah Sanusi. Kan, sedangkan itu benda ibadat dia. Kalau semua orang macam tu, melatah macam tu, sedangkan Sanusi tu lagi teruk. Kan, sembahan orang dia persendakan. Tapi tak ada lagi orang baling kerusi ke, baling meja ke, berdemo di rumah dia ke, jauh sekali daripada bakar kenderaan dia, tak ada. Kenapa dia orang boleh bersabar dengan benda macam ni? Kita ni yang tak menghina agama kita pun kita dah seolah kita pandang sebagai penghinaan. Sebab apa? Sebab kau nak main sentimen je. Politik, itu aja. Kan? Dan apa jadi kalau budak ni besok kena tangkap? Tak kira lah dia parti apa pun. Atau tidak berparti sekalipun. Kalau dia ditangkap dan dipenjarakan, kalau dia ada kahwin dari keluarga, siapa nak ambil tahu tentang dia? Ada lebay nak ambil tahu? Ada ahli parlimen nak bela dia? Nasib dia dengan keluarga dia berarti kalau dia dipenjarakan? Tak ada. Tapi sentimen kau bawa. Dan bagi budak muda yang tak tahu apa-apa ni, yang tak tahu politik, tak tahu kau punya helah ni, dia pun terpedaya cakap kau dan dia bermusuh dengan DAP ni. Dan dia buat kerja macam tu dan dia ditangkap, dia jadi mangsa. Kau tak apalah. Engkau ahli parlimen, jalan, gaji kau jalan, kau kereta kau mewah lagi. Ni nasib budak ni siapa nak jaga ni? Kalau dia dah kahwin, siapa nak jaga keluarga dia, anak bini dia? Kalau dia dipenjarakan. Kalau dia bujang, bagaimana dengan keluarga dia?
Kau tak fikir yang itu. Tapi daripada ucapan kau, perbuatan kau, kan, cara kau menghasut orang ini menjadi akibat dia. Budak tu jadi bangsa. Tak tahulah, aku harap macam tu lah. Memang aku nak supaya tindakan tegas dibuat. Sebab kalau kita biarkan, satu hari besok, kaum lain balas. Berbalas-balas kita. Kau bakar rumah ni, orang ni bakar rumah ni. Lama sebab kau bakar rumah ibadat, dia bakar rumah ibadat kita, kau akan jadi macam negara India. Kan? Dekat Tamil apa tu, yang bakar masjid, bakar gereja. Bakar masjid, bakar gereja. Bakar kuil. Berbalas-balas. Sebab apa tak dikawal daripada awal? Nah, ini jahat tak jahatnya. Orang agama sepatutnya dia mendamaikan. Engkau orang alim, orang agama. Islam tu pun datang ada di dunia ni, Allah jadikan Islam ni untuk mendamaikan, mensejahterakan. Bukan untuk berperang. Kan? Bukan datang dia untuk berbalah. Nabi berperang dengan kafir ni bila saat tak ada pilihan lah. Apabila Islam tu diserang, apabila Islam tu terancam, apabila Islam tu, baru dia berperang. Selagi itu Nabi kalau boleh berdamai. Dan kalau boleh dipilih berdamai. Kalau perlu mengalah, Nabi pernah mengalah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, banyak-banyak yang Islam mengalah. Apabila kita mengadakan perjanjian dengan orang kafir, mengalah Nabi. Kan? Tulisan Muhammad Rasulullah, dia tak setuju. Nabi kata tak berpadam-padam. Walaupun sahabat marah. Kenapa Muhammad Rasulullah dalam perjanjian ni nak dipadam? Nabi kata padam. Sebab kalau tulis Muhammad Rasulullah, macam mana mereka nak iktiraf perjanjian? Sebab mereka memang tidak iktiraf Nabi sebagai Rasulullah. Nabi kita tak padam. Yang pentingnya apa isi kandungan perjanjian tu. Menguntungkan kita atau tidak. Maknanya Nabi boleh betul-ansur lagi dengan orang bukan Islam. Tapi kita, ya Allah, cari modal. Kan? Sebab apa? Sebab dalam parti kita tidak ada orang bukan Islam yang besar. Jadi kau ada majoriti kaum Melayu. Percayalah, kalau kau ada parti yang hanya Melayu saja, kau tak akan dapat jadi kerajaan. Mau tak mau, suka tak suka, kau kena berbaik dengan semua kaum lah. Kalau kau nak jadi kerajaan. Kan? Kalau tidak, memang kau duduk pada timur je lah. Kan? Contoh lah Abang Wan. Saya nak beritahu Abang Wan. Kita kena refresh balik Abang Wan. Macam Abang Wan cakap tadi di Perak. Kalau tidak kerana ada DAP, mungkin UMNO pun tak menjadi kerajaan pada hari ini. Dan perlu kita ingat Abang Wan. Ingat tak yang DAP memenangi banyak kursi di Perak pada masa itu. Tetapi DAP memberikan kepada PAS untuk jadi menteri besar. Iaitu Datuk Seri Nizar Jamaluddin pada masa itu sebagai menteri besar. Tengok betapa toleratnya DAP dulu dan sampai sekarang ni di Perak. Sedangkan kita tahu memanglah di undang-undang negeri di Perak, undang-undang tubuh negeri itu tidak membenarkan orang selain bukan Islam ataupun Melayu Islam yang boleh menjadi menteri besar. Sebab itu DAP memberikan laluan pada sahabatnya pada masa itu iaitu PAS untuk menjadi menteri besar. Dan secara rasmi diangkat Datuk Seri Nizar Jamaluddin. Begitu juga untuk kali ini DAP membantu UMNO untuk menjadi menteri besar, untuk menubuhkan satu kerajaan. Dan akhirnya UMNO juga dapat menjadi menteri besar. Karena kan jasa DAP itu sendiri. Nizar itu amanah. Itulah Jeb. Kalau tak tahu politik Jeb, jangan cakap pasal politik. Kalau tak tahu politik, jangan cakap pasal politik. Main di atas sini Jeb. Pokok dekat bawah tu apa guna? Main di atas sini. Jom kita bincang di sini. Sembang di bawah, tapi politik tak tahu hang nak komen orang. Belajar dulu. Tak, bagi saya kan Tok Adi, kita benda yang kita tak pasti dan tak faham, kita jangan menghukum. Kita jangan mudah menghukum. Sebab tu DAP ni bagi saya tak ada masalah apa sebenarnya. Cuma jelas orang ambil propaganda. Jelas tak jelas suara tu jauh sangat. Sebenarnya DAP ni tak ada masalah apa pun sebenarnya. Lepas tu orang Melayu kata keyakinan kita. Kita punya keyakinan, akidah kita. Kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku berjuang demi Islam. Aku yakin Allah ada. Orang tanya, kau ada siapa? Aku tak ada siapa-siapa. Aku hanya ada Allah. Jadi bila kata akidah kita kuat, kenapa kita risau dengan DAP ni? Kenapa kita takut sangat DAP ni? Kita ni agama yang betul. Kita rasa kita agama yang betul dan benar. Jika kita rasa kita agama yang benar, kenapa ada kerisauan?
Nabi pun tak pernah risau ada apa masalah pun. Berjuta-juta tentangan daripada musuh, dia kata, Nabi tersenyum je. Sebab yakin Allah ada bersama dengan orang-orang Islam, dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang sabar, orang yang terinaya. Jadi mana keyakinan? Akidah. Tak perlu cakap banyak sebenarnya. Sebenarnya keyakinan tu, akidah. Mana walaupun nak Akidah naik ni? tu, bila Kau tak bila malu ke? akidah Orang dipesongkan, perempuan boleh naik, orang lelaki boleh naik ni. bila Ke orang akidah lelaki dipesongkan, pandai komen aja. bila akidah dipesongkan, itulah jadinya. Kita ada akidah, kita ada pegangan dalam agama Islam. Macam mana pun orang menghasut, macam Ayapin ke siapa ke, kalau akidah kuat, insya-Allah kita masih lagi berada di landasan kita. Selagi orang tu solat, amal ibadat dia tu, kita jangan menghukum dia. Sesat lah, munafik lah, apalah. Banyak saya dengar ada orang menghukum kita, menghukum. Ramai yang Ni tuduh baru ada kata AP lah. ramai yang tuduh kata kerajaan ada kita AP ni lah. kerajaan ni ikut telunjuk DAP. Kita dah buktikan kan. Pandangan, cadangan DAP tu kita tolak. Kan? Maknanya kita tak ikut cakap dia. Mana yang tak betul, yang tak sesuai, kita tolak. Ada yang kata, oh ni kerajaan ni ikut cakap DAP. Tengok, kita dah buktikan. Apa yang Ngeh cadangkan tak sesuai, kita tolak. Dan dia terima dengan baik. Itulah kerajaan perpaduan. Kita tidak ada syak mengesyaki sesiapa pun. Ini kita duk syak. Kan? Benda yang tidak wujud kita cipta. DAP ni tidak boleh percaya, DAP tidak boleh percaya. Siapa yang kau percaya ni? Kan? Dulu UMNO macam tu juga, kau tak percaya ke UMNO. Bila berkawan dengan kau percaya. Bila tak berkawan balik, kau tak percaya. Kan? Siapa? Kau percaya ke diri kau sendiri? Kan? Diri ke parti kau je yang betul. Parti kau je yang ikhlas dan berjuang. Kan? Dan kau bebas untuk nak hina orang lain. Itu masalahnya Abang Wan. Ego, riak. Jika dihitung segala amalan, jika timbul perasaan riak dan takbur, terhapus semua amalan. Muflis di akhirat nanti. Kita tak risau ke muflis di akhirat nanti? Sekala amal kita disedekahkan kepada amal orang lain. Muflis. Okey, pengemara kita bagi kepada ni. Pengemara kita bagi kepada Puteri Zarina. Okey. Puteri? Kenapa kami hantam kau, Puteri? Waalaikumsalam. Walaun, what do you expect, Abang Wan? Tapi tak apa. Kan tak Aku respect kau kira berani naik lah. Dia berani kokok kat bawah tu. Itulah dia. Ni Abang Wan, tak ada. Saya nak ulas pasal semalam Yani punya live. Siapa yang Malaya Raya. Dia duk tuduh Yani ni emosi. Lepas tu cakap pasal perempuan kan. Pada pandangan saya lah, lelaki ni kalau dia tak ada hujah, dia akan gunakan remarks yang seksis macam just because you're a woman, women are emotional. Pada saya, lelaki yang berani tak akan mengeluarkan hujah-hujah sebegitu. Pasal apa? Tak kisah lelaki ke wanita ke, kalau dia ada hujah, dia suarakan. Kalau dia tak ada hujah, kalau dia salah, dia mengaku dia salah. Tapi saya saya memang respect lah dengan Yani. Walaupun saya jarang lah naik ke kotak dia. Pada saya, dia berani and she keeps all her facts. Jadi, bila Malaya Raya tu tak dapat nak patahkan hujah dia, itu yang dia tak ada cara lain nak attack Yani. So dia katalah pasal Yani perempuan. Lepas tu tadi saya adalah lalu live mana entah Milo was one of the panel. Itu pun all these sexist remarks lah. Bila perempuan je emosi. Kenapa kalau bila lelaki tak emosi? Itu saya maaf lah Abang Wan. Pada saya macam Abang Wan apa semua, you guys are being fair. You bagi siapa-siapa pun naik ke kotak,
you berikan masa untuk berhujah. Kalau you nak attack someone, it's because of the person bagi hujah yang tak betul. Maknanya dia fitnah ke, dia hujah yang kadang-kadang memang tak ada hujah pun. Dia orang just cakap benda yang general so that they feel that they can get away with it, kan? Jadi pada saya, kita sebagai penyokong kerajaan perpaduan, kita patut teruskan usaha ni walaupun ada yang kena ban and all that. So Abang Wan, macam Tok Adi pun saya tabik lah pasal now there are more yang dah buat live. Orang masuk tak masuk, orang dengar tak dengar tu, that's another story. Usaha tu yang perlu. Jadi pada saya pun tak faham kenapa orang benci sangat dengan DAP. Pada saya, bila you dah kena doktrin daripada kecil, DAP macam ni, DAP macam tu, DAP Cina apa semua. Tapi dia orang tak cari fakta. Bila tak cari fakta, senanglah kena digula-gulakan dengan orang yang memang nak menyemai kebencian. Otak ni kalau dipajakkan, memang mudahlah nak ditipu. Jadi pada saya, tak kisah lelaki ke perempuan, tua ke muda, berusahalah jadi orang yang bijak, banyakkan membaca, banyakkan cari maklumat. Saya tak kata, jangan masuk room pembangkang. Tak, silakan. Tapi you bandingkanlah fakta. Tengoklah apa yang Abang Wan cakap, apa yang Tok Adi cakap, apa yang Yani cakap, apa yang Casa cakap, apa yang Afnan cakap, apa yang Iswadi Muni cakap. Lepas tu bandingkan apa yang Papa Gurumo cakap, apa yang Ratu Badak cakap, kan? Then you make your own decision lah. Tapi if you come to the wrong conclusion, it's not our fault lah. Maknanya tahap you belum sampai ke situ lagi. Kan Abang kan? Jadi pada saya sudahlah dengan sexist remarks ni. It doesn't matter whether you're a woman or a man. Ingat kalau sekali awak melabelkan, awak perempuan, soal lemah. Mak awak perempuan, isteri awak perempuan. Kalau ada anak awak pun mungkin perempuan juga. Jadi it doesn't matter perempuan ke lelaki ke, masing-masing ada hak untuk menyuarakan pendapat asalkan pendapat itu bukan fitnah. Okey, terima kasih Abang Wan. Okey, sama-sama. Betul. Pandangan tu betul. Dia kalau bab resis ni, mana-mana parti pun ada. Kita tak katalah DAP semua okey. Dalam parti keadilan pun kadang ada beberapa pimpinan. Sama ada tak kisahlah pimpinan pusat ke, pimpinan negeri ke. Kadang-kadang mengeluarkan nyataan yang kita sendiri pun tak setuju. Kan? Dalam UMNO pun ada yang mengeluarkan nyataan macam tu. Semua parti ada. Tapi yang penting dia apa? Yang penting dia kepimpinan tu. Kepimpinan parti. Apa pun dikeluar oleh pimpinan bawahan, apakah disambut oleh kepimpinan parti? Kan? Macam kita keadilan. Apa keputusan pimpinan parti keadilan? Kalau ada satu dua pimpinan yang di bawah bercakap tentang resis, agama atau benda-benda yang tak betul, yang tak bagus, apakah dia diikut oleh pimpinan parti? Sama juga DAP. Bila ada perkataan resis atau berbentuk yang tidak apa baik dari segi perkauman ke ataupun agama, apa pimpinan DAP buat? Ikut ke tak ikut? Kan? Contohnya macam dia nak buat pilihan raya tempatan. Ini ni bertahun-tahun DAP tuntut sebenarnya. Bukan baru ni pilihan raya tempatan ni. Dia dulu DAP memperjuangkannya. Tapi pernah tak, waktu kita 22 bulan je kerajaan, pernah tak dilaksanakan? Tak buat. Tak diikut pun walaupun kita kerajaan waktu itu. Walaupun DAP banyak kerusi waktu itu. Dan sekarang dibuat tak? Tak dibuat. Apa kata Menteri Perumahan sekarang ni? Komeng. Berkenaan dengan PBT ni, pilihan raya tempatan. Komeng sendiri tak kata tak setuju. Dia kata bukan sekarang waktu yang sesuai. Sekarang ni kita kena atasi masalah paling besar sekarang di bandar-bandar. Kan? Masalah pengangguran, masalah ekonomi, penduduk bandar. Selesaikan dulu masalah kemudahan asas di kawasan bandar. Kenapa kita nak fikir benda yang susah? Kan? Pilihan raya tempatan dan sebagainya. Itu pimpin DAP sendiri sebagai menteri. Dia pun kata tak nak fikir lagi. Cadangan, bolehlah cadang. Sebagai ahli parti mana pun takkan nak tutup mulut ahli-ahli dia mencadangkan satu benda. Cadangan boleh sebagai cadangan. Dalam keadilan sendiri, dalam kita punya convention ke, kongres kita ke, banyak cadangan yang ada, tak semua cadangan tu diangkat oleh parti. Ada cadangan yang parti tak terima. Jadi kita ni, kita kutip
kata-kata orang yang tidak ada dalam kepimpinan dan kita jadikan isu besar seolah itulah pendirian parti. Ini yang tak betul. Ini tak betul. Tapi bila kena ke puak dia, tahu pula dia tu. Bila puak dia parti memfitnah. Kan? Buat perkara-perkara yang tak baik dalam parti lebay ni. Oh, itu individu, bukan PAS dia kata. Kalau time dia tahu. Ada individu, bukan parti. Tapi bila parti lain, oh ini pendirian parti. Pendirian parti DAP. Ini pendirian parti DAP. Padahal datangnya daripada individu je pun. Kan? Tapi bila dia, ada tahu selamat. Time dia tahu selamat. Dia kata itu individu, bukan pendirian parti. Kau tengok. Dia double standard. Okey, bagi saya lah Abang Wan, dia macam zaman Nabi lah. Zaman-zaman Nabi bagi saya lah. Sebab saya politik ni tak apa-apa arif sangat. Tapi bab macam zaman Nabi dulu, menyatakan, aku ikut daripada nenek moyang aku. Macam tu lah DAP ni, orang gambarkan DAP ni. Aku ikut daripada nenek moyang aku, sembah berhala. Benda ni betul. Sembah berhala ni betul. Datang Nabi-Nabi bagi peringatan, kata sembah berhala ni tak betul dan apa ni, pandu dia ke bimbing ke jalan yang benar. Tapi ditolak. Sebab dibimbing ni Allah, panduan ni hidayah milik Allah. Allah yang bimbing, utuskan Nabi dan Rasul. Tapi dia menolak. Macam DAP ni bagi saya, dia semua orang yang tak tahu. Dia tak mengetahui. Jadi bila perlu dibimbing, orang yang tahu bab agama ni perlu bimbing dia, tegur dia, nasihat dia. InsyaAllah dengan izin Allah dia dapat hidayah. Tapi kita tak bimbing orang, kita lagi kecam, hina, caci, tak akan membawa hasil sebenarnya. Bukan membawa perpecahan. Dalam Islam pun kita menghormati sesama makhluk, dan Islam suruh. Bukan saya petik satu-satu ayat Al-Quran je. Semua dalam ayat Al-Quran semua adalah benar, dan kita tak boleh nafikan satu pun daripada ayat Al-Quran. Jadi jika kita kata kita ambil bahagian ni je, bahagian ni aku ambil betul, bahagian ni tak betul, berani kita dah tolak Al-Quran dah. Bahagian ni betul, boleh macam ni, belah ni tak betul, belah ni tak boleh terima, ni salah ni. Kenapa hanya sebahagian? Macam kita bab kahwin, kata bab kahwin kau laju. Zaman-zaman dulu kata bab kahwin kau satu, bab solat, bab lain kau tinggalkan. Itu kiasan daripada filem Piramli dulu. Kita kena faham. Dalam Islam kalau dia kata bab lain semua benar. Jangan kita kata bab tak apa, fitnah orang ni, tuduh orang ni tak apa, boleh dibenarkan sebab kami perjuangkan Islam. Tak, dalam Islam kata kalau benda tu haram, benda tu salah. Kenapa hanya sebahagian benda je kita ikut, sebahagian lain kita tak ikut? Itu nampak kepentingan. Kita jangan kita bagi pengabaran, kita bagi KZ. Assalamualaikum Abang Wan. Waalaikumsalam. Biasalah orang-orang PAS ni apabila PMX menyantuni segerombolan anak muda yang bermain lagu, bermain gendang, dikatakan tengok PM kita tu, tengok tu PMX duk cucuk langit. Tetapi apabila ada seorang MB ni berkaraoke dengan anak dara orang, bini orang, apa yang dia orang cakap? Itu adalah dakwah. Itu adalah berdakwah. Itu yang dia orang cakap. Anak kau pun nak cakap. Anak saya kacau. Dia nak cakap itulah juga tu. busy. Saya kata orang berpura-pura. Kita tahu orang yang berpura-pura untuk dapat sokongan dengan orang yang betul-betul ikhlas. Boleh nampak. Berpura-pura kenapa? Nak glamour, nak nama. Kononnya aku perjuangkan Islam, aku berjihad ke Islam, orang lain tak berjihad. Itu yang dia ada tunjuk. Kisah Nabi bila dia berjalan bersama Aisyah kan ke bandar, dan dia nampak satu kumpulan sedang menari-nari kan. Jadi Aisyah pergi berhenti kejap situ, Nabi baru tengok. Betul dia kata orang itu merayakan seronok, meraihkan keseronokan. Jadi biarkanlah, dia kata. Kan? Banyak peristiwa yang bab menari-menari macam tu.
Kan Nabi kata dia bergembira. Jadi menaikkan tu. Jadi Anwar bila nampak anak muda menyambut dia dengan mana dari seronok, Anwar pun ikut sekejap kan, getak-getak macam tu. Itu aja, dia tak ada sampai habis pun Anwar nak ikut dia. Nak meraihkan Sikit, Abang Wan. itu pun dia jadikan satu isu.